Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi insya-Allah bersama dengan saya pada hari ini Hidayatul Sakinah binti Muhammad Zulkifli dalam slot Sri Kandi Nabawiyat. Okay, jadi insya-Allah hari ini kita akan mendengarkan satu kisah yang menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Khansa binti Amr. Okey, jadi siapa Khansa binti Amr ni? Okey, jadi sebelum kita pergi jauh lagi tentang kisah-kisah yang menarik tentang Khansa ni, jadi kita berkenalanlah dahulu dengan siapakah yang punya nama ini kan? Okey. Okey, biodata dia. Okey, nama penuh Khansa adalah Tumadar binti Am bin Shuraid bin Usyayyah as-Sulamiyah. Okey, jadi dia digelar sebagai Al-Khansa. Dia digelar sebagai Al-Khansa. Tempat lahirnya, dia dilahirkan pada zaman jahiliah dan dibesarkan di tengah-tengah suku bangsa Arab iaitu Bani Mudar. Okey, dan Khansa ni berkahwin dengan seorang lelaki bernama Rawahah bin Abdul Aziz Al-Sulami, dan hasil perkahwinannya dengan Rawahah ni, Khansa dan Rawahah dikurniakan 4 orang anak lelaki. Dan Khansa ni meninggal dunia pada tahun ke-24 Hijrah, iaitu ketika pemerintahan Khulafa Uthman bin Affan. Okey, jadi kita tengok apa cerita yang menarik tentang Khansa ni. Okey, Khansa ni yang paling famous lah, kalau kita baca dekat mana-mana buku pun kita akan nampak poin ni. Ini adalah satu poin yang terkenal dalam kepribadian Khansa ni. Khansa ni seorang wanita yang pandai bersyair, kan? Ataupun dia digelar sebagai sang penyair muslimah, kan? Sebelum Islam, Khansa merupakan seorang penyair lah, kan? Dan setelah masuk Islam juga Khansa masih seorang penyair. Tapi ada bezalah, sebelum Islam syair dia ke arah apa, dan selepas dia memeluk agama Islam, syair dia ke arah yang macam mana, kan? Jadi sebelum Islam, Khansa ni sentiasa buat syair-syair yang berunsur kesedihan. Sebab apa? Sebab dia bersedih dengan kematian saudara kandung dia yang bernama Muawiyah dengan Sakhr. Jadi dia sentiasalah mereka dan mengalunkan syair-syair yang menggambarkan perasaan dia yang sedih, kan? Jadi setelah dia masuk Islam, dia masih lagi mengalunkan syair-syair kesedihan dia terhadap kematian Muawiyah dan Sakhr ni, sehinggalah pada satu hari Saidina Umar datang berjumpa dengan Khansa ni. Dia kata, kenapa mata kau bengkak-bengkak ni, kan? Kenapa apa yang sedih sangat ni, kan? Sampai bengkak-bengkak mata ni, kenapa? Jadi Khansa ni dia cakaplah, masa ni dia telah masuk Islam, kan? Umar kata, kan kita tak boleh menangisi kematian, kan, seseorang, kan? Tambah pula mereka ni adalah ahli neraka, kan? Sebab mereka mati dalam keadaan belum memeluk Islam, Muawiyah dan Sakhr ni. Okay, jadi Khansa katalah, sebelum aku masuk Islam, memang aku menangisi kematian mereka ni kerana aku rindukan mereka, kerana aku sayangkan mereka. Tapi lepas aku masuk Islam ni, aku menangis dan aku mengalunkan syair-syair yang berunsur kesedihan ni kerana aku sedih mereka mati dalam keadaan belum memeluk Islam, kan? Jadi nampaklah betapa jelasnya keislaman dia, dan dia merasa sedih kerana saudaranya meninggal dunia dalam keadaan belum memeluk Islam. Okay. Dan Khansa ni, kehebatan dia dalam bersyair ni turut disepakati oleh para sejarawan. Semua para sejarawan bersepakat bahawa tak ada seorang wanita pun, mereka tidak kenal seorang wanita pun yang hebat bersyair melainkan Khansa. Sama ada sebelum Khansa ada ataupun selepas Khansa dah tak ada. Khansa lah penyair yang paling hebat lah. Okay, dan beliau ni lepas masuk Islam, beliau turut melaungkan syair-syair yang berteraskan prinsip keislaman, ketauhidan dan ketakwaannya yang mantap terhadap Allah. Dan karya Khansa ni juga
turut mendapat pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu cerita yang menceritakan Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, siapakah penyair yang paling hebat sekali kan. Okey, kemudian sahabat menjawab, adalah nama-nama ni. Kemudian Nabi Muhammad menyangkallah, dia kata sebenarnya penyair yang lebih hebat adalah Khansa. Maksudnya kehebatan Khansa ni turut disepakatilah oleh Nabi Muhammad, turut dikagumi oleh Nabi Muhammad kan. Okey. Itu kepribadian dia yang pertama, kan. Pandai bersyair. Kan. Khansa ni pandai bersyair. Ketika sebelum Islam dia pandai bersyair, tapi selepas Islam dia menggunakan bakat dia yang dia ada tu untuk bersyair juga kan. Okey, kemudian apa lagi kepribadian dia? Kepribadian dia yang kedua ialah dia merupakan seorang wanita yang berhati wajar. Seorang wanita yang berhati besar. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Okey, ini ada cerita dia lah, ada cerita dia. Khansa ni dia ada 4 orang anak lelaki, dan dia mendidik anak lelaki dia, membina karakter anak-anak lelaki dia, sehingga akhirnya mereka ni membesar menjadi seorang pahlawan Islam yang terkenal, dan akhirnya keempat-empat anak lelakinya gugur syahid kan, di medan perang kan. Dan sejak kecil lagi Khansa ni memang dah ajar dah anak-anak dia agar jangan takut berhadapan dengan peperangan, jangan takut berhadapan dengan cabaran kan. Sejak kecil lagi dia dah tanam dah nilai-nilai yang baik tu kan. Kenapa kita kena berperang, apa yang kita dapat kalau kita berperang, apa yang kita dapat kalau kita mati syahid kan. Benda-benda tu dia Khansa telah tanam dalam diri anak-anak dia sejak kecil lagi kan. Bukan sahaja tanam dalam diri anak-anak dia nilai-nilai tu, tapi dia ajar kan. Macam mana menjadi lelaki yang berani, bagaimana menjadi lelaki yang sejati kan. Sehingga ketika mereka dah besar ni, adalah berlaku satu babak yang mana mendengar seruan jihad, dan keempat-empat putera Khansa ni, Khansa dengar mereka bergaduh kan, bergaduh siapa yang nak pergi perang dan siapa yang nak duduk dekat rumah ni jaga Khansa kan. Jadi pergaduhan 4 saudara ni didengar, 4 putera Khansa ni didengari oleh Khansa yang bergaduh, siapa yang nak kena pergi berperang. Semua berebut-rebut nak pergi perang kan, berebut-rebut nak pergi perang kan. Dan bila dengar tu Khansa pun panggil lah anak-anak dia kan, 4 orang anak-anak ni Khansa panggil, dan Khansa cakap lah, ini kata-kata Khansa kan. Jika kalian telah melihat perang, seng-senglah dengan baju dan berangkatlah, pergilah kan. Majulah paling hadapan, nescaya kalian akan mendapat pahala di akhirat, iaitu negeri yang abadi, negeri yang kekal abadi. Wahai anakku, sesungguhnya tiada Tuhan selain pada Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Inilah kebenaran sejati. Maka oleh itu berperanglah kan, dan bertempurlah sehingga mati. Wahai anakku, carilah maut, nescaya engkau akan dianugerahkan kehidupan yang sebenar. Selepas dengar tu, maka anak-anak dia rasa, oh, mak dia benarkan keempat-empat anak dia untuk pergi kan. Dia tak payah nak bergaduh kan. Mak dia benarkan keempat-empat tu pergi kan. Khansa yakin tak perlu risaulah untuk jaga dia kan. Itu lebih utama kan. Bagi Khansa itu adalah lebih utamalah kan. Kalau kita tengok kat ayat yang terakhir ni, Khansa kata, wahai anakku, carilah maut, nescaya engkau akan dianugerahkan kehidupan yang sebenar. Sebenarnya kehidupan kita yang kekal abadi adalah kehidupan kita apabila kita sudah meninggal dunia kan. Itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Kehidupan kita dekat dunia ni hanyalah sementara je kan. Sebenarnya kita hidup dekat atas dunia ni adalah untuk mengumpul bekalan apa yang kita akan dapat di akhirat nanti kan. Jadi kehidupan dunia ni adalah sementara, kehidupan di akhirat itu adalah yang kekal abadi kan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 154, Allah kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun kan. Maksudnya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, sebenarnya mereka adalah hidup kan. Tapi kamu tidak menyedarinya kan. Sebenarnya orang yang mati jalan Allah ni adalah hidup di sisi Allah kan. Okey. Jadi lepas Khansa bagi kata-kata semangat tadi tu, kemudian Khansa sambung pula dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran,
Khansat kata, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan wahai orang-orang yang beriman, kan, sabarlah dan sempurnakanlah kesabaran tu dan teguhkanlah kedudukan kamu dan patuhlah kepada Allah, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Sebab apa? Sebab hati manusia ni berbolak-balik. Hari ni dia cakap dia nak pergi, besok tiba-tiba lepas dihasut oleh syaitan dan bermacam-macam tipu daya syaitan, akhirnya tak nak pula. Sebab tu Khansat ingatkan, kena teguhkan pendirian kamu, teguhkan kedudukan kamu. Kalau kamu rasa kamu nak pergi perang, bulatkan tekad, bersedia, kan? Terus jalan ke hadapan, kan? Jadi putera-putera Khansat ni semua tunduk, khusyuk dengan nasihat daripada bonda mereka yang tercinta, kan? Bila mak kita cakap macam tu, kita akan rasa lagi semangat. Mak kita dah bagi reda untuk anak-anak dia terus pergi berjihad, dia lebih semangat, kan? Maka tibalah hari yang dinanti-nantikan, tibalah hari peperangan. Maka bertempurlah kesemua anak-anak Khansat ni, semua pejuang-pejuang Islam ni bertempur berhabis-habisan, kan? Dan peperangan ni berjalan secara besar-besaran, kan? Tentera Islam seramai 41,000 orang melawan dengan tentera Parsi yang berjumlah 200,000 orang. Agak-agak siapa menang, kan? Akhirnya setelah berperang, kita tengok dulu, kan. Masa berperang ni agak-agak Khansat pergi tak? Khansat duduk kat rumah. Tak, kan? Khansat pergi juga berperang. Tapi Khansat dia memegang tugas yang boleh dibuat lah. Lagipun Khansat masa ni dah tua, kan? Anak-anak dia semua dah besar, dia dah tua, kan? Khansat pergi juga berperang. Dia sentiasa mengeluarkan kalam-kalam syair yang hebat untuk membakar semangat pejuang-pejuang Islam, kan? Dan Khansat juga membantu merawat pejuang-pejuang Islam yang tercedera, kan, dalam peperangan tu, kan? Jadi maksudnya Khansat pergi juga, tapi dia buat tugas yang dia boleh buat, kan? Dan berkat dorongan dan nasihat daripada Khansat, maka putera-putera Khansat ni sikit pun tak rasa takut, kan? Kadang-kadang kat rumah cakap semangat, tiba-tiba dah sampai rasa takut, kan? Tapi putera-putera Khansat ni tak macam tu. Sebab mak dia ada sekali, kan? Mak dia tak henti-henti mendoakan, memberi kata-kata semangat. Maka disebabkan itu mereka rasa yakin, mereka rasa berani, kan? Setapak demi setapak mereka mara demi merebut, demi meraih syurga Allah, kan? Dan nampak dah syurga tu, kan? Jadi sangat sengitlah pertempuran antara umat Islam dan tentera Parsi dalam peperangan Qudaisyah ni. Ini adalah perang Qudaisyah lah. Mereka berperang dalam perang Qudaisyah. Namun akhirnya kemenangan berpihak kepada umat Islam, kan? Kalau kita tengok tadi berapa? 41,000 orang berlawan dengan 200,000 orang. Akhirnya tentera Islam menang, kan? Dan daripada 41,000 orang ni, seramai 7,000 orang tentera Islam meninggal, kan? Syahid. Termasuklah 4 orang putera Khansat, kan? Jadi Khansat menerima berita kesyahidan, kematian putera ni, putera-puteranya dengan tenang dan gembira, kan? Dan Khansat terus memuji Allah dengan ucapan, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dan mensyahidkan mereka, kan? Mensyahidkan anak-anakku. Dan aku berharap dari Tuhanku agar dia mengumpulkanku dan mereka di tempat tinggal yang kekal dengan rahmatnya. Dan dia sangat yakin pertemuan dia dengan putera-puteranya di syurga nanti, kan? Okey. Jadi apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah Khansat ni, kan? Okey, yang pertama, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Khansat ni ialah yang pertama, kita perlu menjadi tokoh yang hebat di medan masing-masing, kan? Sekarang kita berada masing-masing ada medan masing-masing, kan? Ada yang bekerja sebagai doktor, kan? Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pensyarah, ada yang bekerja sebagai engineer, ada yang masih student, masih belajar, kan? Jadi kita perlu menjadi tokoh yang hebat di mana sahaja medan yang kita ada, kan? Kalau kita jadi doktor, kita menjadi doktor yang hebat. Kalau kita menjadi guru, kita menjadi guru yang hebat. Kalau kita seorang pelajar, kita menjadi seorang pelajar yang cemerlang, kan? Seperti mana yang ditunjukkan oleh Khansat. Khansat ni seorang penyair. Sebelum Islam, penyair hebat. Selepas Islam juga dia seorang penyair yang hebat. Maksudnya dia menggunakan bakat yang dia ada untuk menjadi hebat di medan dia. Dan akhirnya dia memang menjadi seorang yang hebat lah. Sehingga para sejarawan bersepakat mengatakan
tak ada penyair yang lebih hebat daripada Khansa ni kan. Maksudnya dia memang menggunakan kepakaran dia ni untuk menjadi orang yang hebat kan. Jika kita ada bakat dalam bidang penulisan, kita menjadi orang yang hebat dalam penulisan kita kan. Jika kita ada kelebihan dari segi menyampaikan ilmu, kita menjadi penceramah yang hebat di medan kita kan. Jadi kenal pasti kebolehan kita kenal pasti kemahiran kita supaya kita dapat menggunakan kehebatan dan kemahiran kita ni untuk Islam kan. Orang-orang kafir juga turut menggunakan kemahiran mereka untuk menjatuhkan Islam. Jadi kenapa kita perlu malu kan? Kenapa kita perlu malu untuk ketengahkan segala bakat yang kita ada, segala kemahiran yang kita ada untuk Islam ni lah kan? Supaya Islam lebih mudah tersebar kan. Kita membantu Islam dengan menggunakan kemahiran yang kita ada kan? Dengan menggunakan ilmu yang kita ada. Jangan kita simpan untuk diri kita je. Kita kena gunakan dia untuk Islam kan. Okey, jadi apa lagi pengajaran yang kedua? Okey, pengajaran yang kedua, tanamkan dia dalam diri anak-anak nilai yang baik kan. Macam kita tengok Khansa tadi kan. Daripada anak-anak dia kecil, dia memang dah tanam dalam diri anak-anak dia tentang semangat juang yang tinggi. Berani berhadapan dengan cabaran, berani berhadapan dengan peperangan. Macam tu juga kita sekarang ni kan. Kita tengok balik macam mana nilai-nilai yang baik yang kita telah terapkan dalam anak-anak kita. Adakah kita biarkan anak kita nak pakai baju apa pun pakailah. Tak kan? Kitalah sebagai ibu bapa yang mencorakkan anak-anak kita. Kita nak harapkan siapa kan untuk membentuk anak kita nak mengharapkan siapa untuk mencorakkan anak-anak kita. Kitalah sebagai ibu bapa yang perlu bertanggungjawab untuk membentuk anak-anak kita. Kita nak anak kita ni jadi yang macam mana? Kita bantu mereka dan kita bimbing mereka kan. Baju macam mana yang anak kita pakai, apa bahan bacaan yang anak kita baca kan. Tambah-tambah kalau dia kecil kan, kita kena bantu dia kan. Kalau kita bagi dia tengok televisyen, cerita kartun, jangan biarkan dia tengok sendiri kan. Kalau boleh kita tolong bimbing apa sebenarnya yang cerita nak sampaikan. Kalau boleh kita keluarkan apa nilai-nilai Islami yang kita boleh contohi daripada cerita yang ditonton tu kan. Solat berjemaah dengan anak-anak, ke kita biar je anak kita ni kecil lagi tak payah solat kan. Kalau dah 7 tahun dan 6 tahun tu dah boleh dah kita kejut untuk solat sekali dengan kita kan. Bila lagi kita nak start kan. Jadi bila ada ruang, kita perlu bentuk anak-anak kita kan. Dengan siapa anak-anak kita berkawan kan, kawan-kawan yang macam mana kan, apa yang anak-anak kita tengok dekat telefon tu kan, apa yang anak-anak kita tengok dekat smartphone yang kita beri kan, adakah kita bimbing. Jadi semua benda tu kita perlu ambil kira lah supaya kita dapat menanam nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak kita. Kemudian pengajaran yang ketiga adalah kita menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Contohnya kalau kita tengok dalam kisah Khansa tadi, Khansa dia tak biarkan anak-anak dia pergilah berperang kan. Dia duduk kat rumah kan. Tapi dia ikut sekali kan. Dia buat apa yang dia boleh buat. Apa tugas yang boleh dipikul dalam peperangan tu kan. Macam tadi Khansa dia tolong rawat pejuang-pejuang yang cedera kan. Sama juga macam apa yang kita boleh praktikkan kan. Kita suruh anak-anak kita hafal Quran, kita tak hafal Quran pun. Tak boleh macam tu. Kan? Kita perlu tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kita suruh anak-anak kita baca Quran, kita tengok handphone. Kan? Tak boleh macam tu lah. Maksudnya kalau kita nak anak kita jadi macam tu, kita yang kena buat dulu. Dan kita yang perlu menunjukkan contoh yang baik. Kita tak nak kita suruh anak kita buat macam-macam tapi kita tak buat pun semua benda tu. Kita nak anak kita yang jadi baik. Kita tak baik dulu kan. Sebaiknya kitalah sebagai ibu bapa yang menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita kan. Okay, itulah serba sedikit kisah Khansa binti Amr yang kita boleh ambil pengajaran daripada kepribadian beliau kan. Semoga sedikit sebanyak yang saya kongsikan pada hari ini ia dapat memberi motivasi kepada kita, khususnya para wanita kan. Macam mana hebatnya Khansa binti Amr ni mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak dia semua syahid. Dan macam mana dia boleh merawat hati dia, membiarkan keempat-empat anak dia syahid di medan perang
kan. Penat-penat dia jaga pada kecil, akhirnya anak dia semua meninggal kan. Tapi sebenarnya itulah kehidupan yang kekal abadi. Dan dia tahu anak dia dah masuk syurga dah. Kan. Daripada dia dah mati tapi dia tak tahu apa kesudahan anak-anak dia kan. Masya Allah kan. Semoga Allah beri kita jiwa yang besar seperti besarnya jiwa Khansa. Dan semoga Allah beri kita hebat seperti hebatnya Khansa. Dan semoga Allah sabatkan kita seperti sabatnya Khansa kan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita dapat mencontohi kepribadian Khansa yang hebat dalam Islam dan memperjuangkan Islam, dalam mentarbiah anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berguna untuk Islam dan sekalian alam lah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.